Petikan Alkitab bagi khotbah ini adalah daripada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. 샬롬 성가대와 미시오 게스트 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semua orang kudus dari gereja Cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini ialah khotbah ke-11. Ini adalah khotbah ke-10 tentang buku Kejadian. Saya telah menjelaskan kepada anda tentang banyak nama yang merujuk kepada Tuhan Bapa yang Maha Kudus. Nama-nama itu ialah Yehova, Roh Tuhan, Roh Kebijaksanaan, Roh Penghukum, Roh Pembakar, Roh Kemuliaan, dan 7 roh. Tuhan Bapa dan Aba Bapa juga merupakan nama-nama yang merujuk kepada Tuhan Bapa. Saya menjelaskan sebab Tuhan Bapa mempunyai banyak nama seperti ini, iaitu untuk memberikan penekanan kepada sifat atau peranan yang khusus bagi Tuhan Bapa. Tuhan Bapa juga telah menguruskan banyak kerja yang tidak terhitung selama berabad-abad dalam pelbagai bentuk melalui proses pembahagian roh. Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus juga telah melakukan kerja bersama Tuhan Bapa, tidak hanya dalam entiti asal mereka, tapi juga melalui pembahagian roh. Mereka juga telah menyelesaikan banyak kerja. Oleh itu juga terdapat banyak nama dalam Alkitab yang merujuk kepada Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Biarkan saya bercakap tentang nama-nama yang merujuk Tuhan Anak terlebih dahulu. Nama-nama yang merujuk Tuhan Anak ialah Tuhan, Roh Tuhan, Kristus, Roh Kristus, Roh Yesus, dan sebagainya. Selain itu terdapat juga nama-nama kiasan. Contohnya ialah batu seperti dalam 1 Korintus 10:4, batu putih seperti dalam Wahyu 2:17, dan domba seperti dalam Yohanes 1:36. Dalam 4 Injil, Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia. Anda hanya perlu sedar bahawa terdapat nama-nama yang digunakan secara kiasan untuk merujuk Tuhan Yesus. Marilah kita selidiki nama-nama yang merujuk Tuhan Yesus, yang merujuk Tuhan Anak satu persatu. Tuhan Anak telah dipisahkan daripada Tuhan asal dengan peranan penyelamat. Pada masa yang paling sesuai, dia datang ke bumi dalam bentuk manusia sebagai Yesus. Nama anda mungkin mempunyai makna. Seperti yang tertulis dalam Matius 1:21, Yesus bermaksud dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Yesus bermaksud sebelum dia menjadi Kristus. Inilah namanya sebelum dia menjadi penyelamat, sebelum dia memikul salib. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Belum menjadi penyelamat, tapi dia ialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dengan kata lain, dia harus disalibkan dan melakukan segala-galanya untuk menjadi penyelamat. Yesus yang datang ke bumi menyempurnakan ketentuan keselamatan melalui salib, mati, menghancurkan kuasa kematian dan bangkit dalam 3 hari. Melihat ini, dia menjadi penyelamat. Penyelamat dapat diterjemahkan sebagai Mesias dalam bahasa Yunani dan Kristus dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya, kedua-dua Mesias dan Kristus bermaksud yang diurapi pada kepalanya. Di Israel, apabila seorang raja atau imam agung dilantik, minyak dituang ke atas kepalanya. Orang Israel menanti-nantikan kedatangan raja mereka sendiri, bukan seorang raja yang dilantik oleh rakyat. Dia adalah penyelamat, Kristus, Raja terutama dan Tuhan yang agung yang dinanti-nantikan mereka. Mereka masih menanti-nantikannya. Kita percaya Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Anda boleh memanggilnya Tuhan atau Kristus Tuhan. Nama Tuhan ialah gelaran hormat bagi penyelamat.
따라서 주님의 부활 승천 이후 믿는 사람들이 주라고 Oleh itu, 표현했다면 selepas kebangkitan Yesus, jika seorang Kristian menggunakan nama Tuhan, itu merujuk kepada Yesus Kristus. 조금 다릅니다. 그때의 사람들은 여호와 하나님을 섬겼고 Walau bagaimanapun hal ini agak berbeza pada zaman Perjanjian Lama. Pada masa itu orang mengabdikan diri mereka melayani Tuhan, Tuhan Bapa Yehova. Oleh itu kemungkinan besar Tuhan dalam Perjanjian Lama merujuk Tuhan Bapa dalam kebanyakan situasi. Saya tidak berkata dalam semua situasi, tetapi dalam kebanyakan situasi. Nama Tuhan Allah dapat ditemui dalam banyak bahagian Perjanjian Lama. Sebagai contoh, Mazmur 71:16 berkata, Aku akan memuji perbuatanmu yang perkasa, ya Tuhan Raja. Aku akan mengisytiharkan kebaikanmu saja. Tuhan dalam ayat ini semua merujuk kepada Tuhan, Tuhan Bapa. Inilah cara orang Perjanjian Lama memanggil Tuhan Bapa, Tuhan Yehova, Tuhan. Walau bagaimanapun sesetengah orang yang hidup dalam Perjanjian Lama mengetahui bahawa Yesus akan datang melalui komunikasi yang jelas dengan Tuhan. Sebagai contoh, Daud berkata dalam Mazmur 110 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sehingga ku jadikan musuhmu alas kakiku. Dia berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Oleh itu, Daud menulis apa yang dikatakan oleh Tuhan Bapa kepada Tuhan Anak yang akan menjadi Mesias. Yesus menyebut ayat ini untuk mengajar orang bahawa walaupun Kristus dilahirkan sebagai keturunan Daud, namun dia bukan keturunan Daud. Anda dapat lihat dalam Markus 12:35 hingga 37. Suatu Yesus mengajar di rumah Tuhan, dia bertanya, bagaimanakah guru Taurat boleh mengatakan bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud? Sedangkan Daud ketika diilhami oleh Roh Allah berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sehingga aku menaluki musuhmu ke bawah kakimu. Daud menyebut penyelamat yang diutus oleh Allah itu Tuhan. Bagaimana mungkin penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud? Biarlah saya baca ayat itu sekali lagi. Daud ketika diilhami oleh Roh Allah berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sehingga aku menaluki musuhmu ke bawah kakimu. Tuhan Bapa meminta Tuhan Anak untuk duduk di sebelah kanannya. Daud sendiri memanggilnya Tuhanku. Jadi mana mungkin dia ialah anaknya? 다윗은 구약 시대의 사람이지만 성령의 감동을 입어 그리스도에 대해 이처럼 밝히 알았던 것입니다. Dengan kata lain, 이처럼 구약 성경에 Yesus 나오는 menafikan 두 bahawa 명이 dirinya adalah 여호와 keturunan 하나님을 Daud. Walaupun Daud hidup dalam Perjanjian Lama, dia tahu tentang Kristus dengan jelas dengan ilham Roh Kudus. 그러면 주 Seperti yang dapat anda lihat, Tuhan merujuk sama ada Tuhan Bapa atau Tuhan Anak dalam Perjanjian Lama. Oleh itu, bagaimana anda dapat membezakan istilah Roh Tuhan? 신을 Saya menyatakan bahawa pada zaman Perjanjian Lama, orang memberikan tumpuan kepada bentuk luaran Tuhan. Oleh itu, Roh Tuhan hanya muncul dalam Perjanjian Lama. 그리고 구약 시대의 주는 대부분 여호와 하나님을 가리킨다 했죠. Tuhan merujuk kepada Tuhan Bapa dalam kebanyakan situasi, seperti yang telah saya katakan. 하나님의 분체를 Oleh itu, dalam kebanyakan situasi, Roh Tuhan merujuk entiti yang terbahagi bagi Tuhan Bapa. 장차 그리스도로 오실 구세주에 대해 미리 Walau bagaimanapun seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, terdapat orang misalnya Daud yang mengetahui bahawa Yesus yang akan datang ke bumi sebagai Kristus. Dalam situasi mereka, apabila nama Roh Tuhan digunakan, sila ingat bahawa nama itu merujuk entiti terbahagi Tuhan Anak. Dalam khutbah-khutbah terdahulu, saya memberitahu anda bahawa terdapat nama-nama yang memberikan tumpuan kepada hati Tuhan dan nama-nama itu biasanya digunakan dalam Perjanjian Baru. Tuhan dalam Perjanjian Baru merujuk Yesus Kristus. Oleh itu, Roh Tuhan dalam Perjanjian Baru merujuk entiti terbahagi Tuhan Anak.
빌립 집사가 주의 영에게 Sebagai contoh, 인도받는 Kisah 장면이 Rasul-Rasul 나옵니다. 8:39 둘이 물에서 menggambarkan 올라갔을 adegan di mana 주의 dekan 영이 Filipus 빌립을 dipimpin oleh Roh 이끌어 Tuhan. 간지라. Ayat ini menyatakan, 예수는 apabila mereka 불은 keluar dari 길을 air, 가므로 Roh 그를 Tuhan 다시 mengambil Filipus 못하니라 dari situ. 했지요. Pegawai tinggi itu tidak nampak dia lagi. 동일한 Walaupun 주님의 ketika 분체가 entiti 역사하셨다 해도 Tuhan Yesus yang 구약 sama 시대에는 bekerja, 주의 신이라 했고 Perjanjian Lama 신약 memberikan 시대에는 tumpuan 주의 kepada 영이라 bentuk luaran. 했습니다. Tapi 그런데 Perjanjian Baru 구약 memberikan tumpuan kepada 성경에서 sifat 딱 hati 한 곳에 Tuhan. 주의 영이란 표현이 나옵니다. 시편 104편 Walaupun terdapat 30절에 satu ayat dalam 주의 Perjanjian 영을 Lama di 보내어 mana Roh Tuhan memberikan tumpuan kepada hati. 창조하셨다는 말씀이 Mazmur 나오죠. 104 바로 ayat 30 하나님께서 berkata, 첫 사람을 Engkau menghantar 창조하실 때 rohmu, 주의 lalu 영을 mereka dicipta. 보내셨다는 뜻입니다. Ayat ini bermaksud bahawa 여기서 apabila 주의 Tuhan 영은 menciptakan manusia 아버지 pertama, 하나님의 Dia 마음이 mengutuskan 있고 roh Tuhan. 이게 주의 Di sini roh 신이라 Tuhan ialah 표현하고 hati Tuhan 주의 Bapa. 영이라 표현했습니다. Dia 여기서 menciptakan 주의 영은 Adam yang mempunyai 아버지 hati Tuhan 하나님의 sebagai 마음을 manusia 표현한다는 kebenaran. 말입니다. 이 말씀은 창세기 2장 7절의 여호와 하나님이 흙으로 Ayat ini sepadan dengan Kejadian 2 ayat 흙기를 7. 그 코에 Kemudian Tuhan 불어넣으시니 Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Apabila manusia pertama Adam diciptakan sebagai makhluk hidup, ada roh Tuhan. Saya telah menjelaskan sebelum ini bahawa roh Tuhan juga merupakan nama Tuhan yang memberikan tumpuan kepada hati Tuhan. 아담은 아버지 하나님의 마음, 곧 진리의 마음을 가진 존재로 창조되었음을 Oleh itu ayat ini menjelaskan bahawa Adam diciptakan untuk mempunyai hati Tuhan Bapa, dengan kata lain hati kebenaran. Walaupun ini ialah ayat daripada Perjanjian Lama, roh Tuhan memberikan tumpuan kepada hati Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi, nama lain bagi Tuhan Yesus termasuk Roh Kristus dan Roh Yesus. Begitu juga jika anda mendengar kata-kata ini dan mengenali nama Tritunggal Tuhan dengan baik, anda akan dapat memahami konteks dengan lebih baik apabila anda membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jika anda memahami Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dengan betul, ia akan menjadi kekuatan yang besar bagi anda. Anda akan memahami situasi yang direkodkan dengan lebih mendalam. 주님의 또 다른 호칭으로는 그리스도의 영과 예수의 영이 있습니다. 이 둘도 주님의 분체를 가리키는 표현이지요. Gelaran lain bagi Tuhan Yesus termasuk Roh Kristus dan Roh Yesus. Kedua-dua nama ini juga ialah nama yang merujuk entiti terbagi Tuhan Yesus. Anda mungkin sangat memahami perbezaan antara Yesus dan Kristus. Anda dapat memahami perbezaan antara Roh Kristus dan Roh Yesus dengan cara yang sama. Roma 8:9 berkata, sesiapa tidak mempunyai Roh Kristus, orang itu bukan milik Kristus. Apabila entiti terbagi Tuhan Yesus dipanggil Roh Kristus, itu adalah untuk menekankan gelarannya sebagai Kristus. 인류의 모든 죄를 대신 지고 죽으셨다가 3일 만에 부활하심으로 그리스도가 되신 Yesus mati kerana dosa semua manusia dan bangkit dalam masa 3 hari lalu menjadi Kristus. 그리스도의 영이지요. Roh Kristus ialah nama yang merujuk hati Tuhan Yesus yang mempunyai peranan sedemikian. Apabila anda percaya kepada Tuhan Yesus untuk kali pertama, anda mengakui bahawa Yesus adalah Kristus dan anda menerimanya dalam hati anda. Itulah masa ini apabila Roh Kristus datang ke hati anda. Apabila iman anda bertumbuh, anda benar-benar dapat membuat pengakuan iman dan mengatakan, Yesus Kristus benar-benar penyelamat saya. Orang yang benar-benar menyedari hal ini bertaubat dengan mendalam dan mengakui bahawa mereka ialah orang yang berdosa. Oleh itu, untuk bertaubat daripada semua dosa, harus ada penyesalan yang menyayatkan hati. Apabila anda mengetahui Yesus dan mengakuinya sebagai penyelamat anda melalui iman, anda mengalami pertaubatan yang mendalam dan berasa dipulihkan selepas itu kerana anda telah melepaskan beban dosa. Sekarang, yang manakah pengakuan iman yang lebih mendalam antara Yesus adalah Kristus dan Yesus adalah Tuhanku?
Tentulah sahaja yang kedua, apabila anda ialah pemula dalam iman, anda mungkin berasa bahawa Tuhan Yesus mempunyai gelaran sebagai Kristus. Namun begitu, apabila iman anda bertumbuh, anda mungkin melayaninya, memanggilnya Tuhanku. Seperti ini, apabila seseorang menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dalam lubuk hatinya, dia akan merasakan roh Tuhan Yesus, bukan roh Kristus, ketika menghadapi kerja Tuhan Yesus. Seterusnya, bilakah anda boleh menggunakan gelaran Roh Yesus? Kisah Rasul-Rasul 16:7 menyatakan, apabila mereka tiba di perbatasan Misia, mereka mencuba masuk ke wilayah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak membenarkan mereka. Roh Yesus dalam ayat ini juga merujuk hati Tuhan Yesus. Walaupun apabila hanya nama Yesus digunakan, ia merujuk Tuhan Yesus sebelum dia memikul salib. Saya telah menjelaskan bahawa selepas dia disalibkan di atas kayu salib, mati dan bangkit, anda harus sentiasa menambahkan Kristus atau Tuhan pada namanya. Jika anda mengetahui kebenaran ini dengan betul, anda dapat berdoa dengan betul. Banyak orang Kristian masih berdoa dalam nama Yesus. Hal ini tidak betul kerana mereka tidak mengetahui kebenaran. Kita mesti berdoa dalam nama Yesus Kristus atau Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, menekankan bahawa Dia ialah Kristus Tuhan. Tuhan Trinity dipanggil dengan pelbagai nama bergantung pada bagaimana yang diberikan penekanan. Oleh itu, selepas Tuhan Yesus bangkit, dia mesti dipanggil Kristus atau Tuhan. 이 성경에 보면 이제 나름대로 여러분들도 그러시겠지만 더 무엇을 더 중점에 두고 하는지 이렇게 다르죠. 그래서 부활하신 후에는 반드시 그리스도 또는 주를 붙이는 것입니다. Sekarang ayat ini menulis tentang perjalanan misi Rasul Paulus. Namun begitu, mengapa ia menggunakan nama Roh Yesus? Ayat ini menggunakan nama Roh Yesus untuk memberitahu anda bahawa ia mengandungi hati Yesus yang menderita. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, dia bukan Tuhan anak yang menikmati semua kemuliaan syurga, tapi dia hanya sebagai makhluk biasa, sebagai anak manusia. Fakta ini sendiri memberitahu anda bahawa Yesus membuat pengorbanan yang besar. Namun begitu, Yesus menderita besar akibat makhluk-makhluk jahat dan akhirnya dia disalibkan di atas kayu salib. Seperti ini, apabila anda memikirkan nama Yesus, anda dapat merasakan hati Yesus yang menderita tanpa sebab. Rasul Paulus menerima banyak penganiayaan dan penderitaan semasa mengkabarkan Yesus Kristus. Dalam perjalanan misi kedua, dia dipimpin oleh Tuhan Yesus ketika dia cuba pergi ke tempat baru. Rasul Paulus tidak tahu apa jenis penderitaan dan kesengsaraan yang menunggu dia di tempat baru, tapi dia bersedia untuk taat kepada Tuhan Yesus untuk mengkabarkan Injil. Pada masa ini, Rasul Paulus merasakan hati Tuhan Yesus yang sangat menderita. Lukas yang menulis kisah Rasul-Rasul merasakan hati Rasul Paulus, dan dengan itu dia menggunakan nama Roh Yesus. Rasul Paulus menggambarkan Yesus Kristus yang lebih baik dan lebih betul daripada sesiapa pun. Dia boleh berkata Yesus Kristus atau Tuhan Yesus, tapi dia lebih suka menggunakan panggilan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menekankan bahawa Yesus ialah Dia yang mempunyai gelaran Kristus dan pada masa yang sama ialah Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, Roma 1:4 menyebut tentang Roh Kekudusan. Ia menyatakan, namun dengan Roh Kudus, dia telah diisytiharkan melalui kuasa yang besar sebagai anak Allah, iaitu dengan kebangkitannya daripada kematian. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti yang dinyatakan, Roh Kekudusan merujuk
가리킵니다. Yesus Kristus Tuhan kita. 예수님은 동정녀 마리아에게 성령으로 잉태되셨습니다. Oleh sebab anak darah Maria mengandung Yesus dengan kuasa Roh Kudus, Yesus tidak mempunyai dosa asal. Dia juga tidak mempunyai dosa yang dilakukan sendiri kerana dia sepenuhnya mentaati hukum Tuhan. Oleh sebab Yesus tidak mempunyai dosa seperti ini, dia dapat menghancurkan kuasa kematian dan bangkit. 영계의 법칙은 죄의 Hukum dunia rohani menentukan bahawa upah dosa ialah maut. 조금이라도 죄가 있었다면 Jika Yesus mempunyai walau sedikit dosa pun, dia tidak akan dapat menghancurkan kuasa kematian. Dia tidak akan dapat bangkit. 그런데 예수님은 Walau bagaimanapun, Yesus mati untuk menyempurnakan ketentuan keselamatan yang tersembunyi sebelum dunia ini diciptakan. Dan dia menghancurkan kuasa kematian dan bangkit. Ibrani 7:26 menyatakan, dengan demikian, Yesuslah iman agung yang kita perlukan. Dia suci, padanya tidak terdapat kesalahan ataupun dosa. Dia dipisahkan daripada orang berdosa dan dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi daripada langit. Tidakkah anda ingin menjadi seperti Tuhan Yesus? Jika anda kudus seperti Tuhan Yesus, bebas daripada kejahatan dan hidup bebas daripada dosa, betapa tingginya Tuhan akan menggunakan anda? Tuhan mencari orang seperti itu dan mahu mereka berkhidmat untuk kerajaan Tuhan. 하나님이 여러분을 얼마나 높이 세우시겠어요? 또 하나님이 그런 자를 찾으시고 그런 자를 쓰시기를 원하시는 거예요. Oleh itu, menurut Alkitab, orang seperti itu telah menerima banyak pemurnian. Pada pandangan Tuhan, orang seperti itu ialah berjana yang benar-benar baik. Pada masa ini, mungkin tidak kelihatan, tapi mereka ialah berjana dengan hati yang baik. Orang seperti itu tidak berubah-ubah atau berdusta. Jadi Tuhan memurnikan mereka, membuatkan mereka menyingkirkan bentuk kejahatan, menyucikan mereka dan memimpin mereka kepada ketaatan yang sepenuhnya dengan membolehkan mereka menjalankan misi yang besar. Selain itu, Tuhan memberi mereka kuasa untuk meneruskan kehendak Tuhan sebagaimana yang anda lihat dalam Alkitab. Betapa diberkati jika anda ialah salah seorang daripada orang itu. Tentu saja anda dapat. Dan kemuliaan anda akan lebih besar daripada yang dapat digambarkan dengan kata-kata di syurga kemudian. Apabila Rasul Paulus menerima kerja Tuhan Yesus, dia merasakan hati Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Dan dengan itu dia menggunakan nama Roh Kekudusan. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, sehingga sekarang saya telah memberitahu anda tentang nama-nama yang merujuk Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Sekarang marilah kita meneliti nama-nama yang merujuk Tuhan Roh Kudus. Saya sudah memberitahu anda bahawa kita memanggil Tuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus juga dapat membagikan dirinya sendiri sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Roh Kudus sedang bekerja dengan begitu aktif sehingga kita memanggil zaman perjanjian baru ini sebagai era Roh Kudus. Walaupun dia juga membantu Tuhan Bapa dan melakukan banyak kerja pada zaman perjanjian lama. Sama seperti dia bekerja sebagai Roh Kudus pada zaman perjanjian baru dan memisahkan dirinya, dia bekerja sebagai Roh pada zaman perjanjian lama. Sebagai contoh, 1 Tawarikh 12:18 menyatakan, salah seorang daripada mereka iaitu Amasai yang kemudian menjadi pemimpin pasukan yang disebut kumpulan 30 dikuasai oleh Roh Allah. Wahyu 4:2 berkata, dengan segera Roh Allah menguasai aku, sama ada pada zaman perjanjian lama atau zaman perjanjian baru, orang menerima ilham daripada Roh Kudus. Walaupun jika hati Roh Kudus disampaikan kepada mereka, proses yang berbeza pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus memberikan ilham kepada orang dari luar. Sebaliknya pada zaman perjanjian baru, dia memberikan ilham dari dalam. Kerja Roh dalam perjanjian lama berlaku sekali sahaja. Oleh itu, Roh dalam perjanjian lama memberikan ilham kepada umat Tuhan seperti yang diperlukan oleh mereka. Setelah peristiwa itu berakhir, ilham Roh ditarik balik.
여러분 마음 안에 성령이 계시다 이 말입니다. 마음 안에 계시기 때문에 성령의 소욕을 Walaupun 쫓기만 sejak 하면 zaman perjanjian baru, 성령의 kita dapat 감동을 berterusan menerima 받을 ilham 수가 kerana 있죠. Roh Kudus telah berada dalam hati 성령의 kita. 감동함을 받을 때가 Kita dapat 있어요. digerakkan selagi kita mengikuti keinginan Roh Kudus. Terdapat waktu di mana anda digerakkan oleh Roh Kudus. Mulai dari waktu itu, jika anda hanya mengikuti keinginan Roh Kudus, ilham Roh Kudus akan berterusan. Kasih kurnia telah turun. Hal seperti itu tidak boleh dikatakan. Saya telah kehilangan kesempurnaan Roh Kudus. Hal ini tidak dapat berlaku. Oleh sebab anda berdosa, anda terkeluar daripada kasih kurnia dan kehilangan kepenuhan Roh Kudus. Jika anda mengikut keinginan Roh Kudus, anda akan hidup mengikut kebenaran Tuhan dan hidup dalam cahaya. Oleh itu, anda sentiasa dipenuhi Roh Kudus. Anda tidak akan berhenti berdoa dan akan hidup mengikut firman Tuhan. Jadi anda tidak akan kehilangan kepenuhan Roh Kudus. Dan jika anda pergi lebih jauh, anda dapat segera masuk ke dalam iman roh penuh. Dengan mengetahui perbezaan ini, apakah yang harus dilakukan? Apakah yang harus dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan apabila mereka mendoakan berkat atau baptisan? Patukah mereka berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh, atau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Lebih akhidah untuk berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Betul? Kita sekarang hidup dalam era Roh Kudus. Tapi jika anda menggunakan dalam nama Roh, hal ini menjauhkan Roh Kudus daripada anda. Sekarang anda tahu perbezaan antara menumpukan bentuk luaran dan hati. Jika anda menggunakan nama Roh, ia seperti menumpukan bentuk luaran Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh orang dalam perjanjian lama. Walaupun Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, dan oleh itu kita dapat merasakan hati Roh Kudus sebanyak mungkin. Tuhan tidak jauh daripada kita, tetapi sebagai Roh Kudus, dia sangat dekat dengan kita. Dia sangat berada di dalam diri kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, Roh Kudus bekerja seluaran pada zaman perjanjian lama. Tapi bagaimanakah dia dapat masuk ke dalam hati orang dalam zaman perjanjian baru? Kejadian 6:3 menyatakan, maka Tuhan berfirman, Rohku tidak selama-lamanya akan menyertai manusia yang fana fitrahnya. Daripada ayat ini dikatakan bahawa Roh Tuhan, iaitu Roh Kudus, tidak akan tinggal bersama manusia untuk selama-lamanya. Tuhan mengatakan bahawa kerana kita manusia yang fana, dia tidak akan bersama kita selama-lamanya. Oleh itu, bagaimanakah Alkitab adalah salah sekarang? Ayat itu menyatakan bahawa Tuhan tidak akan tinggal bersama manusia untuk selama-lamanya. 사람이죠. 근데 영원히 함께하지 않으신다고 했어요. 그러면 어때요? 성경이 지금 틀린가요? 사람과는 영원히 함께하지 않는다고 했는데, 않으신다 했는데, 여러분도 사람이에요. 근데 여러분은 지금 성령 받아. Namun begitu sekarang Roh Kudus berada di dalam diri kita. Bagaimana hal ini berlaku? 자, 단서가 붙어 있습니다. Terdapat petunjuk yang dilampirkan. Rohku tidak selama-lamanya akan menyertai manusia yang fana fitrahnya. Oleh sebab manusia telah menjadi badani, Tuhan tidak akan bersama mereka selama-lamanya. Dalam erti kata lain, ia bermaksud bahawa Tuhan bersama orang yang tidak badani. Apakah maksud menjadi badani? 하나님께서 함께하지 않으신다 했습니다. Maksud rohani bagi badani ialah istilah umum untuk dosa yang diperlihatkan melalui tindakan. Sekali lagi, badani ialah istilah umum untuk dosa yang diperlihatkan melalui tindakan. Dosa yang dilakukan melalui tindakan seperti membunuh, mencederakan, mencuri, menipu dan berzina secara kolektif dipanggil badani. Setiap tindakan itu disebut sebagai kerja badani. Selain itu, secara rohani badani merujuk perkara-perkara yang merupakan sifat dosa yang digabungkan dengan tubuh. Hal ini bermaksud bahawa sifat dosa digabungkan dengan tubuh. Oleh sebab sifat dosa digabungkan dengan tubuh, firman Tuhan menyatakannya dengan menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum.
Badani ialah sifat dosa yang tidak diperlihatkan melalui tindakan, tetapi terkandung dalam hati dan suatu hari mungkin akan diperlihatkan melalui tindakan. Hal ini bermaksud bahawa jika anda tidak menyingkirkan badani, suatu hari ia akan diperlihatkan sebagai kerja badani. Dengan kata lain, walaupun anda tidak melakukan dosa melalui tindakan dan hanya memiliki sifat dosa dalam hati anda, suatu hari ia akan muncul sebagai dosa yang dapat anda lakukan melalui tindakan. Contohnya, kebencian, dengki dan dusta adalah antara sifat dosa dalam hati. Selain itu, terdapat juga penipuan, keangkuhan dan ketamakan. Sifat-sifat dosa dalam hati ini dipanggil sebagai perkara-perkara badani. Adakah anda memahami maksud badani, kerja badani dan perkara badani? Jika anda memahaminya dengan baik, anda tidak akan kebingungan ketika mendengar khutbah. Zaman Perjanjian Lama ialah zaman Taurat. Orang yang mentaati hukum yang diberikan oleh Tuhan bukanlah orang badani, dan oleh itu Tuhan bersama mereka dan memberkati mereka. Walau bagaimanapun, hal ini tidak bermaksud bahawa mereka telah menyingkirkan sifat dosa daripada hati mereka, walaupun mereka hidup mentaati hukum itu. Oleh itu, Tuhan yang Maha Kudus tidak dapat masuk ke dalam hati manusia. Sekarang Yesus telah menjadi korban pendamaian untuk menebus dosa, untuk menebus manusia daripada dosa. Berkat darah Yesus yang berharga, orang melalui iman telah diampunkan daripada dosa masa lalu, sekarang dan masa depan mereka. Sesiapa yang percaya kepada tindakan kebenaran oleh Yesus bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan menurut hukum rohani. Sekarang Roh Kudus dapat datang kepada orang yang telah diampunkan dosa mereka dan mereka dapat dipanggil sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam Kisah Rasul-Rasul 2:38, Rasul Petrus menjelaskan proses menerima Roh Kudus. Ayat itu menyatakan, Petrus menjawab, hendaklah setiap orang di kalangan saudara bertaubat daripada dosa, lalu dibaptis demi nama Yesus Kristus, supaya dosa saudara-saudara diampunkan, lalu saudara semua akan menerima pemberian Allah, iaitu Roh Allah. Seperti yang dinyatakan dalam ayat ini, anda harus bertaubat serta menerima Roh Tuhan Yesus sebagai penyelamat anda untuk menerima pengampunan bagi dosa anda. Anda harus bertaubat, meninggalkan dan memutuskan dosa-dosa anda untuk menerima pengampunan bagi dosa anda. Jika anda melakukannya, anda akan menerima Roh Kudus sebagai kurnia. Apabila anda menerima Roh Kudus sebagai kurnia, nama anda akan dituliskan dalam kitab orang hidup di syurga. Nama anda dituliskan sebagai anak laki dan anak perempuan Tuhan. Betul, apabila anda diampunkan daripada dosa anda kerana anda percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus datang kepada anda. Seperti yang saya telah terangkan, Roh Kudus yang datang kepada semua orang Kristian ialah entiti terbagi Tuhan Roh Kudus. Melalui pembahagian roh yang tidak terhitung banyaknya, Roh Kudus datang ke dalam hati semua orang Kristian. Tuhan Bapa menjadikan para nabi dan Perjanjian Lama bernubuat bahawa dia akan mengutus Roh Kudus pada masa akan datang. Yurai 2:28 berkata, kerana aku akan mencurahkan Rohku kepada semua orang. Pada hari Tuhan Yesus kita naik ke syurga, nubuat ini digenapi untuk kali pertama. Roh Kudus datang kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus dan 120 orang lain berkumpul bersama-sama dan berdoa. Kemudian dalam Kisah Rasul-Rasul 2:17, Rasul Petrus mengingat ayat daripada Yoel dan berkata bahawa nubuat itu telah digenapi. Sekarang Rasul Petrus mengingat ayat daripada Yoel yang menyatakan, Allah berfirman, inilah yang akan berlaku pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Rohku yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dicurahkan ke atas semua manusia pada akhir zaman merujuk Roh Kudus.
Terdapat juga nubuat lain dalam Yehezkiel bahawa Tuhan akan mengutus Roh Kudus pada masa hadapan. Yehezkiel 11:19 menyatakan, Aku akan mengurniakan hati yang tidak terbahagi kepada mereka dan aku akan memberikan roh yang baru dalam diri mereka. Akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuh mereka dan kukurniakan kepada mereka hati yang lembut. Hati kita keras dan penuh dengan ego. Namun begitu Tuhan berfirman bahawa Dia akan membuang jenis hati ini dan memberikan anda hati yang lembut. Hati orang bertaubat dan berbalik adalah lembut, kerana mereka telah mematahkan semua kerangka niat mereka dan meninggalkan kebanggaan dan kesombongan mereka. Tuhan berfirman bahawa Dia akan memenuhi hati kita dengan kelembutan dan kasih serta membantu kita hidup dengan mentaati perintah Tuhan, sebagaimana yang anda baca dalam ayat tersebut. Yehezkiel 11:20 menyatakan bahawa barulah mereka akan mentaati hukumku dan mentaati semua perintahku dengan setia. Mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Yehezkiel 36:27 pula menyatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke dalam hati kamu agar kamu menurut hukumku dan melaksanakan semua perintah yang telah kuberikan kepada kamu. Dengan kata lain, apabila anda menerima roh baru iaitu Roh Kudus, anda menjadi ciptaan baru, anak Tuhan. Nama anda dituliskan dalam kitab orang hidup di syurga dan anda harus hidup sebagai umat Tuhan di bumi ini. Dalam apa-apa keadaan, anda harus mendengar firman Tuhan dan memahaminya. Anda harus tahu apakah dosa dan apakah kebenaran Tuhan, menambahkannya, menegangkannya berulang-ulang kali dan hidup sesuai dengannya. Jika anda disuruh untuk membuangnya, buanglah. Dan jika anda disuruh menyimpannya, simpanlah. Oleh itu, hati yang baru diberikan kepada anda dan Alkitab menyatakan bahawa anda menjadi ciptaan baru. Anda membuang segala yang lama dan menjadi ciptaan baru. Yehezkiel 36:27-28 menyatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke dalam hati kamu agar kamu menurut hukumku dan melaksanakan semua perintah yang telah kuberikan kepada kamu. Lalu kamu akan tinggal di negeri yang kuberikan kepada nenek moyang kamu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah kamu. Rohku dan roh yang baru disebutkan dalam buku Yehezkiel bab 11 dan 36. Semua nama ini juga merujuk Roh Kudus. Nabi Yehezkiel mempunyai komunikasi yang jelas dengan Tuhan dan dia tahu tentang Roh Kudus yang akan datang. Dia juga tahu bahawa apabila Roh Kudus datang, dia akan memupuk hati manusia dan memainkan peranan sebagai penolong yang akan menolong orang untuk mentaati hukum Tuhan. Oleh sebab Nabi Yehezkiel merasakan kejar-kejar Roh Kudus seperti itu dalam hatinya, dia menggambarkan Roh Kudus sebagai roh baru. Walau bagaimanapun, oleh sebab Yehezkiel sendiri belum menerima Roh Kudus, dia juga memberikan tumpuan kepada bentuk luaran Roh Kudus. Dalam khotbah yang seterusnya, saya akan menjelaskan peranan Roh Kudus dan nama-nama lain bagi Roh Kudus mengikut peranannya seperti yang disebutkan dalam buku Yehezkiel. Semoga anda terus memupuk hati anda untuk menjadikannya lebih subur dan mentaati serta mempraktikkan firman Tuhan sepenuhnya dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.